Pertamanya saya ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana dengan keizinannya dapat saya bersama-sama di dalam majlis yang amat permai pada petang ini, iaitu majlis penutup Hari Utusan Sukma Sepagi Bersastra yang dianjurkan oleh kumpulan utusan hadis dan juga Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan dan juga PEN, Persatuan Penulis Negeri Sembilan. Saya nak ucap berbanyak tahniah kepada ketiga-tiga organisasi ini kerana telah berjaya sekali lagi menganjurkan program yang sebegini baik, yang saya rasakan ia amat mendatangkan faedah yang begitu besar kepada bukan sahaja para pelajar tetapi kepada masyarakat umum yang mana memang ada minat untuk mendalami ilmu kesastraan, terutamanya sastra Melayu. Syukur Alhamdulillah kerana bukan senang nak bawa nama-nama besar seperti sastrawan negara kita Datuk Samad dan juga tokoh sastra negara kita iaitu Profesor Dr. Lim, kerana maklum saja program mereka begitu ketat sekali dan sentiasa saja menerima jemputan-jemputan daripada semua pihak untuk sama-sama memberikan peluang kepada orang ramai untuk menjana minat, terutamanya di kalangan anak-anak muda, bahawa sastra ini penting di dalam hidup. Kerana daripada kesastraan itulah akan timbul beberapa rasa jati diri yang selain daripada dapat kita belajar daripada sekolah-sekolah ataupun daripada tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah, kalau nasib sabut nak timbul juga, walaupun tinggal di kampung bersekolah bersama-sama dengan rakan-rakan. Tetapi itulah kehendak Allah Ta'ala. Kalau kita berusaha, kalau kita mahu berjaya, di kampung pun kita boleh berjaya. Itu sebabnya di mana saja saya pergi sekarang ni, Datuk, saya selalu bercakap, saya selalu kata dengan anak-anak, terutamanya pelajar-pelajar dan ibu bapa, jangan ada rasa rendah diri, jangan ada rasa kita tidak boleh berjaya disebabkan kita datang daripada kampung ataupun kita bersekolah di luar bandar. Sebab bagi saya, kejayaan bukan milik sesiapa. Tidak ada tercatib di dalam perlembagaan ataupun enactment mana-mana sekalipun yang mengatakan bahawa kejayaan milik individu-individu ataupun kelompok-kelompok tertentu sahaja. Jangan ada di kalangan anak kampung ataupun pelajar-pelajar yang ada di dalam dewan ini merasakan kita rasa rendah diri bahawa kita tidak boleh berjaya. Kejayaan bukan milik sesiapa, kejayaan milik semua, asalkan kita mahu untuk kita bekerja dan belajar rajin-rajin. InsyaAllah kita akan berjaya. Tidak kira di mana kita datang, ceruk mana kampung kita pun, di luar bandar mana sekalipun sekolah-sekolah kita, tetapi kita akan berjaya. Itulah azam yang telah saya tanam di dalam diri saya, dan azam yang sama sekarang saya tanam di kalangan pemikiran pendidik-pendidik di Negeri Sembilan dan juga penjawat awam di Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Saya nak lihat, saya telah letakkan matlamat semasa saya baru balik. Saya balik tahun 2004. Saya tak pernah berpolitik sebelum ni, Datuk. Saya sebenarnya daripada alam korporat saya balik, tetapi disuruh diarahkan balik, saya baliklah untuk berkhidmat untuk negara. Saya katakan saya nak lihat supaya keputusan peperiksaan umum di Negeri Sembilan ini mesti mencapai kedudukan yang boleh dibanggakan. Kita letak matlamat kelompok kelima teratas saja, bukan nak letak nombor 1, nombor 2. Kita pun bila meletakkan matlamat itu, kita sedar juga diri kita siapa. Kita tahu siapa kita, keupayaan kita macam mana. Itu tahun 2005. Kerana sebelum itu nampak sangat kita tidak mempunyai wawasan ataupun tidak ada tujuan. Hidup tanpa tujuan, hidup tidak ada wawasan, tidak apa makna. Kerana kita bangun pagi, kita mesti ada apa yang perlu kita buat ataupun yang telah pun kita letakkan matlamat. Alhamdulillah, tak sampai 3 tahun pun. Kalau dulu peperiksaan umum di Negeri Sembilan ni, UPSR-nya, PMR ke ataupun SPM-nya taklah begitu membanggakan. Duduk di tangga ke-10, ke-11.
tetapi dengan berkat kerjasama dan azam yang kuat daripada semua pihak, pergabungan tiga segi, guru-guru sekolah-sekolah, murid-murid dan ibu bapa bergabung seiring jalan, dan alhamdulillah kita dapat capai. Dan paling baik sekali keputusannya tahun lepas, di mana keputusan peperiksaan UPSR untuk Negeri Sembilan kita menduduki tempat kedua di peringkat kebangsaan. Kan baik tu. Anak kampung boleh berjaya, bukan anak yang dilahirkan di Pantai Medical Hospital sahaja, tetapi anak Gantau, anak Linsum Estate, anak Kampung Seliau, anak Kampung Sorga boleh berjaya. Ini yang nak saya tanam kepada otak pelajar-pelajar. Kerana mana boleh berjaya kalau belum masuk gelanggang lagi dah mengaku kalah. Masuk gelanggang dan bekerja dan bukalah langkah. Kerana langkah yang betul sahaja yang akan menentukan berjaya atau gagalnya kita di dalam hidup ini. Jangan gagal sekali, jangan tersepak kaki sendiri, kita dah mula nak putus asa. Jangan putus asa dalam hidup ini. Tak berjaya sekali, tak bermakna kita gagal untuk selama-lamanya. Tak berjaya sekali, tak bermakna kita akan terus merana selama-lamanya. Asalkan kita mempunyai tekad untuk berjaya. Belajarlah rajin-rajin. Guru-guru tolonglah baik-baik, berkhidmatlah, berbaktilah untuk nusa dan bangsa. Terutamanya di zaman globalisasi dan zaman teknologi, ledakan teknologi maklumat ini. Kerana walaupun pandai 12A, 13A, 19A dah tu, tetapi kadang-kadang tidak ada kesenian di dalam jiwa dia tu. Kita tak mahu melahirkan ataupun menjadi kilang yang membuat robot. Kita boleh lahirkan banyak, kita boleh buat kilang. Kita boleh keluarkan sebanyak robot yang mungkin. Apakah robot-robot ini yang nak kita berikan tanggungjawab? Nak kita berikan sesuatu tanggungjawab dan kepercayaan untuk mentadbir negara? Kita tak perlukan robot, kita perlukan manusia yang ada rasa boleh merasai denyutan nadi rakyat, yang boleh merasa sentuhan hati rakyat, yang mana boleh membawa, mengutip dan juga memungut sentimen-sentimen rakyat. Kalau ini boleh kita lahirkan, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita terlampau. Agaknya inilah yang menyebabkan Menteri Pelajaran kita, Tan Sri Mahyudin, memikirkan semula sama ada perlukah tidak lagi UPSR dan PMR ini. Kerana terlalu terdesak. Ibu bapa nak melihat anak cemerlang 5A, 12A, sehingga terlupa satu aspek yang amat penting di dalam diri manusia, iaitu diri, the inner self, ataupun yang di dalam tubuh kita ini, yang qalbu itu. Segumpal darah dalam badan kita ini perlu dididik. Bukan ini saja, tetapi ini. Ini tidak boleh dididik melalui, ataupun ini boleh dididik melalui sains dan matematik. Tetapi ini tidak boleh dididik oleh sains dan matematik. Ini dididik oleh seni. Ini dididik oleh kita belajar daripada kehidupan. Ini kita dididik oleh rasa tanggungjawab kita kepada masyarakat. Hormat kita kepada orang tua. Hormat kita kepada ibu bapa. Bukan di sini, tetapi di sini. Maka keseimbangan ini perlu dicari. Keseimbangan ini kalau gagal bertemu, itu kadang-kadang kita mempunyai masalah di dalam sosial kita, masalah dalam masyarakat kita. Bagi ilmu kepada anak muda kita, bagi ilmu kepada anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, supaya di akhirnya nanti mereka mempunyai ilmu untuk menyaring yang mana baik dan yang mana tak baik. Kita tidak boleh lari lagi dah daripada kenyataan. Kenyataannya hari ini negara kita sedang dilanda oleh gelombang globalisasi. Negara yang tidak mempunyai sempadan, dunia yang tidak bersempadan lagi, ruang udara kita, pesisiran pantai kita, dan macam-macam lagi. Bersedialah. Kalau kita tak sediakan generasi yang akan datang ini, pelajar-pelajar yang ada dalam dewan ini, yang mana boleh jadi ada salah seorang dia akan mengambil tempat saya, apakah rupa bentuk pemimpin yang akan kita berikan kepercayaan?